Dari pembentangan ini merangkumi yang pertama, sejarah akad tabaruat. Yang kedua, pengenalan akad tabaruat. Yang ketiga, contoh akad tabaruat. Dan yang keempat, kesan akad tabaruat. Sejarah. Tabaruk mewakili tanggungjawab purba yang dikongsi bersama di kalangan ahli-ahli masyarakat untuk memberi bantuan kewangan kepada mereka yang telah mengalami musibah atau kesulitan. Perbuatan tabaruk telah lama dianggap sebagai simbol ketakwaan dan ia merupakan antara amalan yang paling digalakkan dalam Islam. Pengenalan akad tabaruat. Akad tabaruat ini merupakan perkataan yang berasal daripada Arab yang menerangkan tentang derma atau hadiah ikhlas yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan seperti yang dituntut dalam Islam untuk memberikan bantuan bersama kepada orang lain. Dari sudut kontrak, tabaruat adalah kontrak yang melibatkan pemindahan hak milik kepada pemilik yang baru dengan tidak meminta sebarang bayaran atau pampasan. Contohnya, amalan-amalan dalam tabaruat ialah hibah, sumbangan, derma, sedekah, wakaf dan juga wasiat. Selain itu, dari segi dalil Al-Quran pula, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay' fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, sebarkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum tibanya hari kiamat yang tidak ada jual beli padanya dan tidak ada kawan-kawan ataupun teman yang memberi manfaat serta tidak ada pula pertolongan syafaat dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat daripada surah Al-Baqarah 254. Contoh akad tabaruat: hadiah, sedekah, wasiat, hibah, wakaf, qad al-hasan, ji'alah dan nafkah. Seterusnya, saya akan menerangkan beberapa contoh-contoh akad tabaruat. Yang pertama adalah hadiah. Hadiah ini merujuk kepada suatu pemberian daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain tanpa mengharapkan apa-apa balasan atau penerimaan sesuatu. Ia merupakan satu pemberian ikhlas yang mungkin bertujuan untuk memberi satu anugerah atas sesuatu pencapaian. Sedekah adalah daripada seseorang kepada pihak lain tanpa menerima apa-apa bayaran dan tanpa menggantinya. Hal ini dilakukan kerana ingin memperoleh ganjaran pahala Allah yang Maha Kuasa. Hukum sedekah adalah sunat dan dibolehkan pada setiap waktu serta disunahkan. Wasiat dari segi bahasa berasal daripada perkataan wasa yang bererti memerintahkan, menasihatkan, menjanjikan atau pemberian harta selepas mati. Dari segi istilah merujuk kepada pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada pihak lain setelah meninggal dunia, sama ada perkataan wasiat itu diucapkan atau tidak dalam bentuk harta atau manfaat. Contoh akad tabaruat seterusnya adalah hibah. Hibah adalah bermaksud pemberian ikhlas. Dari segi istilah merupakan suatu kontrak pemberian harta tanpa memerlukan tukaran balas dari penerima harta itu ataupun disebut sebagai tiada ganjaran balas. Hibah mempunyai keistimewaan. Pemberian hibah terdirinya daripada 3. Yang pertama, pemberian hibah tidak dihadkan kepada sekumpulan orang tertentu. Maksudnya, ia berbeza dengan sistem faraid yang memberikan hak hanya kepada waris-waris tertentu, manakala wasiat mengecualikan
waris sebagai penerima wasiat. Yang kedua, kadar pemberian hibah adalah tidak terhad kepada jumlah tertentu. Maksudnya kan, ia berbeza dengan konsep wasiat, iaitu harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi sepertiga daripada harta pusaka bersih dan faraid mengikut kadar-kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam Al-Quran. Manakala yang ketiga adalah pemberian hibah boleh menentukan sendiri kepada sesiapa harta dan juga jumlah yang hendak diagihkan dengan mengambil kira kesesuaiannya dari segi kedudukan ekonomi dan keperluan semasa waris-warisnya. Ini kerana kebiasaannya keperluan seseorang individu dengan individu yang lain adalah berbeza. Wakaf dari segi bahasa ialah wakaf yang berasal daripada perkataan Arab wa'af, bererti pada dasarnya bererti menahan, berhenti atau diam. Istilah dalam syariah Islam ialah wakaf akan dapat diartikan sebagai penahanan hak milik materi benda untuk tujuan mensedekahkan manfaat. Kad Al-Hasan ini pinjaman ihsan merupakan pinjaman ikhlas atau tanpa faedah atau syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Pinjaman ini tidak dikira sebagai melanggar syariah dengan melibatkan riba. Ia juga bertujuan memenuhi tanggungjawab sosial atau pertolongan kebajikan daripada pihak yang kaya kepada pihak yang lebih memerlukan. Contoh yang seterusnya adalah ji'alah. Ji'alah ataupun ja'alah ialah meminta dikembalikannya benda yang hilang dengan ganti yang tertentu atau jumlah bayaran yang tertentu. Misalnya, sebagai contoh, kehilangan sesuatu dompet. Jika seseorang kehilangan sebuah dompet, lalu dia berkata, barang sesiapa yang menemukan dompetku dan dikembalikannya kepadaku, maka akan ku bayar sekian rukun ji'alah, ataupun dipanggil ja'alah. Rukun ji'alah: 1. Lafaz. 2. Orang yang menjanjikan upah. 3. Pekerjaan. 4. Upah. Contoh yang terakhir daripada akad taburat ialah nafkah. Nafkah ini ialah mengeluarkan belanja atau sara hidup kepada mereka yang wajib atas seseorang itu untuk membiayainya. Ia juga berasal dari perkataan Arab yang bermaksud sesuatu yang dibelanjakan daripada wang atau yang senilai dengannya untuk mencukupi keperluan harian. Dalam akad tabaruat juga mempunyai kesan terdiri daripada 3, iaitu individu, masyarakat dan negara. Kesan daripada individu adalah dipandang mulia, jasanya dikenang sepanjang zaman, manakala masyarakat membentuk masyarakat yang penyayang dan saling membantu. Yang kedua adalah masyarakat akan hidup harmoni dan sejahtera. Dari segi negara, jenayah dan kadar kemiskinan akan berkurang dan negara akan dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Kesimpulan bagi akad tabaruat yang kami fahami adalah akad tabaruat ialah perbuatan yang telah lama dianggap sebagai simbol, iaitu simbol ketakwaan dan merupakan antara amalan yang paling digalakkan dalam Islam. Sebagai contoh, kita menderma ataupun sedekah yang ikhlas yang diberikan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan dan yang dituntut dalam Islam sebagai satu bekalan sebelum akhirat untuk mengumpul pahala. Jadi sampai di sini sahaja pembentangan daripada kami mengenai akad tabuat sedikit. Andai kata ada salah silap dari segi pembacaan Al-Quran dan dari segi pembentangan, kami ingin memohon maaf dan kami ingin mengundur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.